وسلم وبارك على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نوّر بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله kita rafa'akan kesyukuran terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung Al-Jauhar Al-Mawhub muka surat 58. Muka surat 58 kita lepas baru ni berkaitan dengan kelebihan masjid. Bab yang ke-11. Bab yang ke-11 kelebihan masjid. Bab yang ke-11 kelebihan masjid. Ya, dah masuk dah sikit berkaitan dengan kelebihan masjid. Sambung lagi kelebihan. Ada hukum hakam sedikit yang bicara tentang hukum hakam sikit. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa buat masjid kerana Allah Taala, dia buat masjid. Tujuan dia buat masjid tu kerana Allah Ta'ala. Tu tujuan dia buat masjid. Maksudnya dia sponsor lah masjid tu. Dia sponsor. Mungkin dia buat satu semua masjid. Mungkin. Ataupun dia bukan buat semua masjid. Dia hanya buat ataupun dia hanya menyumbang sedikit je. Mana-mana batu-batu. Ataupun mungkin kapet. Mungkin aircon. Apa lagi? Mungkin wiring. Atau tiles, apa-apalah yang masjid. Ataupun dia buat sebiji lagi baguslah. Okay? Barang siapa buat masjid kerana Allah Ta'ala, niat dia bukan nak belagak ke apa, tidak. Niat dia kerana Allah Ta'ala. Buat masjid tadi. Niscaya diperbuat Allah Ta'ala baginya akan rumah mahligai di dalam syurga. Buat masjid dekat atas dunia, Allah bagi istana dekat dalam syurga. Mahligai dekat dalam syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jawri. Ni lain pula ni, bab lain dah. Tadi berkaitan dengan kelebihan siapa yang buat masjid ataupun yang menginfakkan untuk buat apa-apa bahagian masjid. Yang ini pula berkaitan dengan pula bila dah ada masjid tu, apa yang boleh dan apa yang tak boleh buat dalam masjid. Kadang-kadang kita tak tahu. Kita ingat kita buat masjid ni macam rumah kita. Kadang-kadang kita ni lah. Kalau selagi kita tak belajar, tak mengaji, kita tak tahu kelebihan masjid. Masjid tu macam mana. Apakah ada 21 pantang larang dalam masjid. 21. Kalau langgar ni, tujuan datang masjid nak pahala, nak gitu, nak semayang konon-kononnya gitu, tapi dapat dosa. Sebab dia langgar 21. Nanti sebut satu-satu lah nanti. Cuma kadang-kadang kita tak peduli dalam bab tu. Kita pergi masjid bagus lah. Last kali orang pergi masjid dapat pahala, pergi masjid dapat dosa. Ada 21 pantang larang dalam masjid. Ini nak bagi satu-satu lah, sikit-sikit. Antara pantang larang ni, innal malaikata yatakarrahuna minal mutakallimina fil masjid bi kalamil lagwi wal jawri. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya malaikat benci mereka itu. Siapa ni? Orang-orang yang berkata-kata, bercakap di dalam masjid. Cakap apa ni? Tak boleh cakap ke? Bukan. Dengan perkataan yang sia-sia dan tiada sebenar.
Dalam masjid banyak malaikat. Tiba-tiba ada perkataan-perkataan yang sia-sia. Sia-sia, cakap sia-sia. Cakap pasal apa sia-sia? Cakap pasal bola, sia-sia. Tak ada apa-apa pun. Kalau pasukan tu menang, kita tak ada apa-apa. Kalau dia kalah pun tak ada apa-apa. Itu dia panggil lara. Lara saja. Cuma tak adalah berdosa. Kalau ambil tahu. Cuma yang tak boleh, yang malaikat tak suka ni, malaikat benci ni, bila cakap dalam masjid, dengan maksud nak cakap, keluar masjid. Duduk tepi-tepi masjid. Buat benda yang sia-sia. Cakap, ataupun cakap apa-apalah. Malah cakap berkaitan dengan perniagaan juga adalah sia-sia dalam masjid. Padahal perniagaan ni ada juga dapat untungnya. Bercakap dalam masjid maksudnya. Kau nak beli tak? Ada ni harga sekian. Tak, kena cakap kat luar. Itu antara pantang larang. Tak boleh. Berniaga dalam masjid tak boleh. Bila berniaga ataupun promosi atau berniaga dalam masjid, yang malaikat suka duduk masjid, i'tikaf. Kita je tak nampak. Malaikat yang ada dalam masjid tu, dia akan doakan. Ya Allah, rugikan dia. Ya Allah, rugikan dia. Selagi dia berniaga, selagi itulah. Sampai dia keluar daripada masjid. Ya Allah, rugikanlah, bankruptkanlah, ya Allah. Malaikat ni tak buat dosa. Dia tak buat dosa, doa dia makbul. Sebab dia tak buat dosa. Sebab tu kalau kita jumpa tok guru ke apa kan, doakan saya, kenapa suruh orang doa sendiri ya? Sebab kita menganggap dia dengan kita jauh banyak dosa kita. Dia kalau ada dosa pun mungkin sikit je. Kita berlambak dosa kita. Jadi soalan macam tak layak kita nak doa. Tapi doa kita doa juga. Tak muka tak malu, tak layak pun doa juga. Tapi bila jumpa orang yang kita anggap dia lebih, kita minta dia doakan. Sebab dia dengan kita, dia lebih kita anggap. Dari sudut tak buat dosa. Tapi walaupun tak buat dosa, setiap manusia dia akan buat dosa juga. Cuma sikit dengan banyak. Malaikat garanti tak buat dosa. Lagilah istilah power, power doa malaikat. Tiba-tiba malaikat tu doa, ya Allah, rugikan dia. Dia ulang lah. Macam duk berzikir, subhanallah, tukar. Ya Allah, rugikan dia. Kita duduk dalam masjid, sama ada promosi atau apa-apa yang berkaitan dengan jual beli. Itu ada perkara yang sia-sia. Nak boleh di luar. Dalam tak boleh. Tu yang kita risau kadang-kadang, bukan risau lah. Tak seronok tengok. Tempat malaikat dia sibuk. Duduk berniaga. Sia-sia. Kadang-kadang yang buat tu pun, yang duduk atas meja ni, sempat lagi ujung-ujung. Tapi tak boleh nak kata apa lah, cuma tak boleh. Luar. Sebab kalau boleh buat dekat dalam masjid, dalam keadaan boleh pegang mic ni, boleh cakap ramai orang dengar, semua orang nak. Tu kedai yang kedai yang banyak lampu tadi. Tu agak baru berapa bulan baru buka. Kedai makan tu. Dia pun nak buat promosi. Masuk sini. Tu kedai yang jual barang-barang tu kan dekat depan ni. Kedai. Dia pun nak. Tu kedai runcit. Semua nak masuk dalam masjid sebab pakat-pakat dengar. Lebih-lebih hari Jumaat. Lagi nak. Tapi kenapa dia je boleh, orang lain tak boleh? Dia tu siapa? Siapa-siapalah yang selalu bercakap tentang perniagaan dalam masjid. Dia je boleh. Kami apa beza dengan dia? Kami pun nak juga. Sebab tu tak boleh. Tak kira siapa. Kalau seorang boleh, semua orang nak. Bayar pun kami sanggup. Tu kedai-kedai mamak, kedai apa semua. Semua nak buat promosi. Tak apa. Kita kasih sponsor. Nasi hari Jumaat berapa? 100 bungkus. Tapi kita mahu imam, khatib cakap. Terima kasih kepada ni. Dia menyumbangkan ini. Jadi kat sana hari ni ada promosi 50%. Jadi pakat-pakat pergi ya. Innallaha malah. Baru panggil khatib naik. Cakap itu. Semua orang nak kalau itu. Semua orang nak. Kalau bagi kat seorang, kenapa dia boleh, orang lain tak boleh? Kalau setakat bayar, orang sanggup bayar. Sebab apa? Tak boleh sebenarnya. Tapi ada orang yang buat juga. Dia boleh. Tak tahulah kenapa buat gitu. Nak tak nak, kena hadap lah benda ni. Tak boleh. Sia-sia. Dalam masjid, sia-sia kalau ada benda tu. Sia-sia. Jual beli tu. Tapi kalau contohnya belajar bersilat dalam masjid, maksud kat luar tu lah, dalam ni orang nak semayang di tempat, tapi masih ke dalam masjid, masih lagi dibilangkan. Sebab masjid ni satu tempat one stop center, semua kat sini. Para sahabat dulu dalam masjid bergusti tanpa mengganggu orang lah. Tanpa mengganggu orang. Kalau ada tempat kosong, dia gusti kat situ kan. Sebab dia ada kena-mengena dengan agama. Untuk berperang dia, gusti tu maksud itulah, belajar main pedang apa semua dalam masjid. Tapi berniaga tak? Berniaga untuk dapat keuntungan. Betul tak boleh. Ya, sikitlah kita corner sikit ke situ sikit. Dan yang tiada sebenar. Tak boleh juga cakap-cakap yang tiada sebenar.
Maksud bukan cakap bohong. Bukan cakap bohong. Kalau cakap bohong ni menipu, bukan? Macam mana cakap yang tiada sebenar ni? Macam kita tengok dalam TV tu kan ada rancangan. Tujuan rancangan tu nak bagi orang gelak. Kan? Dalam TV macam-macam. Ada tujuan dia nak tengok orang tengok hilang 2 jam. Hilang 3 jam Hindustan. Ya, dia nak, maksudnya tengok cerita tu. Itu dia punya tujuan cerita ataupun perkara tu ada dalam TV. Ada dia suruh orang tengok untuk tahu perkembangan yang kita panggil berita dan sebagainya. Dan ada channel-channel rancangan-rancangan yang tujuan dia buat itu nak suruh orang gelak. Kalau orang tak gelak, dia cuba sampai orang gelak. Itu ini ada. Yang tidak sebenar. Kita tahu dia tipu, tapi kita gelak juga. Kita tahu kena tipu, aku kena tipu. Nangis juga tengok hero mati. Tunggu berapa puluh episod, lah kali hero mati. Nangis, kita tahu dia tipu kita, tak mati pun. Lepas buat penggambaran tu, hidup balik orang tu. Kita rela ditipu. Tapi itu maksudnya yang tidak sebenar. Perkara yang buat sesuatu supaya orang gelak, itu bukan yang sebenar. Buat lawak kan? Bukan yang sebenar tu. Buatlah konah lah kau tu. Janji orang gelak. Jadi benda macam tu tak boleh ada masjid. Bukan perkara yang sebenar. Sebab malaikat akan lari. Malaikat mana ni? Malaikat rahmat. Malaikat maut ada je. Kalau dah sampai waktu dia, malaikat maut dekat tunggu masa je. Malaikat rahmat yang lari. Tak suka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat itu pekannya, bandar. Dan sebaik-baik tempat itu masjid. Tempat luar ni ada, kalau secara umumnya tempat ni yang paling buruk sekali tempat pekan. Setengah ulama kata masuk pekan tu pasar. Ulama sekarang kata pasar tu dikiaskan kepada pasar raya. Seburuk-buruk tempat. Mujur lah kat Kuantan ni tak banyak sangat, tapi ada juga kat bandar-bandar tu kan, tapi tak banyak macam KL sana. Allah, hai. Aduh, memang banyak sungguhlah tempat yang seburuk-buruk tempat. Ini bukan cerita disko. Bukan. Disko tak payah cerita, memang tempat tak elok. Ini tempat yang harus tak berdosa pun pergi. Cuma dia buruk. Kalau macam disko, tempat rumah urut, pelacuran, itu memang haram dan berdosa. Ini harus boleh pergi tapi buruk. Harus boleh pergi, boleh masuk, boleh pergi ke tempat itu, tapi tempat seburuk-buruk tempat adalah pekan, bandar. Kita kalau dapat pergi bandar, bandar, beli apa mana bandar, kita seronok pergi tempat yang buruk. Tapi tak salah pergi, tak berdosa, tapi buruk. Tempat yang buruk. Tapi kalau nak beli sesuatu, tak apalah, belilah. Tempat lain tak ada jual. Beli, balik lah. Tak payah tunggu kan, duduk. Buat apa? Duduk bandar, duduk. Balik. Jangan duduk bandar. Tempat tu buruk. Dia pekan tu masuk bandar lah. Sebaik-baik tempat, kalau itu yang buruk. Yang tempat yang sebaik-baik masjid. Sederhana rumah kita. Sederhana lah maksudnya. Nak kata buruk tak lah. Nak kata baik tak. Tapi rumah kita boleh jadi baik. Semacam masjid. Boleh jadi buruk. Dia duduk tengah-tengah rumah kita ni. Masa jalan-jalan ni, tempat-tempat jalan-jalan ni, dia boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Tapi kalau secara umum, tempat buruk, bandar, pekan, tempat baik, masjid. Habis rumah kita. Sebelum tu. Rumah kita akan bahas lagi. Kenapa pekan tu buruk? Kalau khususnya pasar raya tu. Emporium. Kenapa buruk? Pasar. Kalau bukan pasar raya pun, pasar. Kenapa buruk? Kat dalam pasar raya tu, yang besar-besar yang ada aircon tu, ada tak orang dedah aurat? Berlambak. Ada tak orang menipu? Jual beli? Adalah. Tempat. Ada tak orang kape? Ada. Ada tak benda haram? Ada. Semua ada. Jadi bila semua tempat tu ada, tempat tu tak elok. Tapi bukan haram lagi. Tak elok. Dia macam longkang dalam longkang. Elok ada lepak dalam longkang. Lepak je dalam longkang. Betul ada air duduk lalu, air longkang. Lepak duduk duduk makan nasi. Elok tak elok? Macam itulah juga duduk dalam pasar raya. Tak elok. Cuma tak nampak air longkang, nampak jijik. Tapi kita tak nampak jijiknya riba yang ada dalam pasar raya tu. Beli barang,
Bayar, boleh bayar. Tak ada duit, tak apa. Bayar RM1 aja. Lepas tu 36 bulan. Kira-kira riba. Ada riba. Kita tak nampak jijik riba tu. Sebab tu kita kata, makan dalam pasar raya. Saya panggil pasar raya lah istilah dia tu. Macam yang besar-besar tu lah. Nanti kan sebut pasar raya, yang kecil-kecil. Bukan yang besar-besar tu, kita kata pasar raya lah kan. Besar-besar, bangunan besar-besar tu. Kita makan tak jijik. Padahal tengah kita makan ada orang dedah orang depan. Dia lah berdosa, bukan kita. Tapi tempat tu tempat teruk. Macam tempat duduk dalam longkang. Tapi kalau pergi kenduri, penuh orang duduk dekat meja, nak makan tepi longkang pun tak lalu, kadang-kadang busuk dia kata. Oi, boleh erti pula. Nampak tu busuk. Busuk aja, makan boleh. Yang samalah juga dalam pasar raya. Tak nampak busuknya dedah aurat, busuknya riba, busuknya menipu, dalam tu semua ada. Orang tinggal sembahyang ada dalam pasar raya. Berlambak. Busuk semua, tapi tak nampak. Sebab kita ni nampak zahir aja. Biar batin kita tak nampak. Sedangkan busuklah tu, ataupun teruk, tempat buruk, tapi elok je kita boleh duduk. Pusing, dia panggil, siap ada istilah dia panggil window shopping. Window shopping ni nama je bunyi shopping, tapi tak beli apa pun. Pergi tengok, buat apa? Kalau betul benda tu penting, benda tu harus boleh je, tak berdosa pergi jalan. Kita dah habis sebut awal-awal tadi, tak berdosa. Cuma buat apa duduk situ? Agak-agak kalau mati dalam bangunan tu, tempat yang penuh dengan riba, tempat yang penuh dengan maksiat, macam-macam ada tempat tu, kita mati. Runtuh. Itu mati baik ke mati tak baik? Bukan kata dia masuk syurga, masuk neraka, bukan. Syurga dan neraka serah kat Allah. Mati baik ke tak? Yang kita minta mati baik. Yang kita kata, mati kat masjid, mati baik. Boleh jadi dia jahat, tapi kita kata dia mati baik sebab tempat tu baik. Nanti dia masuk surga ke? Itu kita tak payah sembang, itu kerja Allah. Tapi kita kata dia mati baik sebab dekat masjid, tengah semayang, malam Jumaat dan sebagainya, hari Jumaat. Kalau mati tempatnya tu, mati dalam panggung wayang. Dia bukan tengok cerita, tak, tengok cerita elok-elok aja. Cuma mati dalam panggung wayang. Dalam panggung wayang tu ada macam-macam ada. Jadi bila mati panggung wayang, dia panggil mati tak baik lah. Bukan masuk mati tak baik tu masuk neraka, bukan. Mati tak baik, dia panggil su'ul khatimah. Dia ada husnul khatimah yang kita selalu doa tu. Kita nak mati baik. Dan kita nak pengakhiran dekat akhirat baik. Cuma mati baik dekat dunia sebagai tanda kemungkinan di akhirat nanti baik juga. Tapi kalau mati buruk dekat dunia, belum tentu dekat akhirat buruk. Dia macam tu. Tu rahmat Allah. Mati baik dekat dunia macam hari Jumaat, malam Jumaat kan. Mati tengah baca Quran, mati tengah sembahyang, tengah sujud sebagainya, menandakan kemungkinan je, belum tentu lagi. Kemungkinan dah. Dia ada poin besar dah. Nanti dekat akhirat pun baik juga. Tapi kalau mati buruk, kita tak boleh kata dia ni neraka sebab kemungkinan besar neraka, tak boleh. Cuma tak tahu aja. Mati buruk dia. Dia mati buruk, tak boleh kata. Sebab tu kita tak boleh kata orang yang bunuh diri berdosa memang berdosa. Tak boleh kata orang bunuh diri kafir, tak boleh. Orang bunuh diri garanti masuk neraka, tak boleh. Ya, orang yang dah bunuh diri, bukan nak bunuh diri. Nak bunuh diri boleh bagi tahu dia ancaman. Jangan bunuh diri, dosa besar. Mu nak masuk neraka ke? Itu tak bunuh lagi. Bila dah bunuh diri tak boleh kata. Tapi tu mati buruk, tapi tak boleh kata juga dia neraka. Nampak sampai macam tu sekali. Mati buruk, belum tentu dekat akhirat tu buruk juga. Tapi ada bau-bau buruk. Ada. Cuma risau, kita tak boleh kata. Tapi kalau mati baik dekat dunia, kita boleh cakap lagi. Oh, itu kat akhirat apa? InsyaAllah syurga tu, syurga. Sebab ada puncanya iaitu di atas dunia dia mati baik. Nampak? Baiklah kita. Kita bukan nak kata, kalau mati baik dekat atas dunia, akhirat nanti syurga. Mati jahat, akhirat nanti neraka. Kita tak kata gitu. Mati baik di dunia, di akhirat insyaAllah syurga. Sebab antara tandanya, kuatnya kata, dia mati baik. Tapi kalau mati tak baik, su'ul khatimah, kita kata mungkin juga mati baik. Mungkin juga baik dia di akhirat, walaupun mati dia tak baik di dunia. Yang mati tak baik, yang kita kena kata mesti neraka, hanya orang kafir. Hanya orang kafir je. Tak boleh kata, orang kafir mati, mudah-mudahan dia di syurga. Tak boleh. Mudah-mudahan dia aman. Tak boleh. Sebab dalam Quran sebut dah, orang kafir takkan aman bila mati. Maka tak boleh sebut RIP. Rest in peace, kan? Tak boleh. Sebab rest apa dah mati kafir? Tak rest lah. Kena palu dengan munkar nakir. Sampai ke akhirat dia tak rest. Dia tak boleh rehat. Tapi kita kata rest. Rest. Tak boleh sebut yang tu. Sebab dia kafir. Selain daripada orang kafir orang Islam, tak boleh mudah-mudah kata. Jadi maksudnya kat sini, cerita kat sini,
Kalaulah nak bagi tahu tempat tu tempat buruk sebab tempat tu penuh dengan maksiat, pasar raya apa semua. Pasar sekalipun, nak beli ketam, nak beli ikan kembung. Bukan apa, beli je. Cuma nak bagi tahu tempat tu buruk. Tu je. Jadi kalau tahu tempat tu buruk dan ikan hanya dijual kat situ je, pergi cepat-cepat belah. Tak payahlah nak buat apa-apa. Itu maksud dia. Tapi kalau nak duduk juga, siap main dam lagi, siap minum teh tarik ke segala, dosa ke? Tak. Tapi tempat tu buruk, tu je lah. Macam masuk dalam Toto, tempat apa? Yang nombor ekor ni, Toto tu kan. Bukan Toto tidur. Yang Toto tu, tipu orang tak ada otak. TO. Masuk situ. Berdosa? Tak dosa. Yang dosa ambil judi, ambil beli tu. Big ke small ke. Beli tu. Tu yang berdosa. Duduk tak dosa. Jadi boleh duduk tu. Tempat tak elok. Tu je nak beritahu. Boleh tak duduk? Duduklah nak duduk. Tapi tempat tu tak elok. Berdosa? Tak berdosa. Yang berdosa pergi beli judi tu. Jadi tempat-tempat tak elok di bandar ni tak elok. Di pasar tak elok. Di masjid tempat yang paling elok. Di rumah kita tengok ada apa? Jika rumah kita banyaknya baca Quran, banyaknya solat, banyaknya majlis ilmu apa semua, walaupun majlis ilmu tu secara online sekalipun, maka rumah kita jadi baik hampir macam masjid. Cuma tak sampai je. Dekat-dekat dah masjid. Sebab masjid boleh i'tikaf, boleh tak itu masjid. Rumah tak boleh kan? Jadi dia dah jadi daripada dia tu biasa sederhana, tempat tu sederhana, nak kata buruk tidak, nak kata baik tidak, dia jadi menghampiri kepada masjid. Tapi kalau dalam rumah kita Astro 199 penuh channel. Bayar 199, cakap bola apa semua ada. Sport, snooker, semua ada. Snooker lah, bola rugby, semua ada channel. Lepas tu cerita, HBO lah, itu, ini, saya nak sebut tak kerti dah. Lepas tu cerita apa? Drama, ada drama. Korea, habis semua channel ada. Radio, semua ada. Kalau kira-kira 199. Promosi. Biasa 200 lebih. 199. Mana saya tahu ni? Dia baru offer. Sila upgrade kita tengok. Ini. Sila upgrade apa yang itu pun tak tengok-tengok. 199 promosi, harga 238 asal. Siapa nak promosi? Semua yang dalam tu dalam rumah kita ada benda tu Dah tak adanya majlis ilmu. Korang pasanglah YouTube ke Facebook live ni ke, pasang dalam rumah tu. Kemudian pasang Quran. Dan kadang-kadang baca Quran juga. Sembahyang dan sebagainya. Ada nasihat-nasihat dalam rumah. Maka dia menghampiri kepada masjid jadi baik. Tapi kalau duduk hiburan pula, hiburan melampau pula tu. Joget lah, apalah, pasang itulah, pasang inilah, tempat gelak lah. Rancangan gelak-gelak lah dan sebagainya. Maka dia menghampiri kepada tempat buruk lah. Rumah kita. Sebab tu ada istilah dia panggil baiti jannati, rumahku syurgaku. Orang maksud rumahku syurga tu, maksud nanti baru dapat syurga. Dia syurga dah kat atas dunia. Jadi gitu. Kerana dunia ni adalah penjara bagi orang beriman. Dia adalah syurga bagi orang yang tidak beriman. Kalau nak syurga awal, ambil awal. Man ista'jala syai'an qabla awaihi uqiba bihurmanih. Kalau orang tu nak cepat, dia akan tak dapat. Macam itulah mudah kata. Atau orang Melayu kata, belum duduk dah belunjur. Jadi apa? Belum duduk tu, pepatah tu kan? Biasa dengar? Belum duduk dah belunjur. Ni orang Melayu ke orang apa ni? Orang Melayu kata ni, belum duduk dah belunjur. Tu ada dia punya pepatah. Pepatah orang Melayu dulu. Selalu orang tua dulu cakap. Sabar. Jangan duduk cepat sangat. Sabar. Nanti kan jatuh lah. Jatuh. Kita ni janganlah belum duduk dah belunjur. Kita apa benda? Cari dalam kamus. Dia belum duduk belunjur tu kaki dua depan. Duduk tu duduk lah. Dia berdiri. Kalau sebelum dia duduk, dia dah belunjur jadi macam mana? Jatuh tersembam. Jatuh macam nangka busuk. Dia biar duduk dulu. Maksudnya biar buat tu ikut step. Buat tu biar ikut step. Jangan terus terus buat banyak terus. Jangan macam tu. Dia ikut, dia ada step dia. Dia ada step dia. Jadi tempat yang terbaik adalah di masjid. Tempat di rumah bergantung kepada kita penuhkan apa dalam tu. Penuhkan gelak-gelak, maka gelak-gelak lah. Maka jadilah.
Jadilah rumah kita tu rumah apa, tak tahulah. Macam mana pun tak berdosa, tak berdosa. Cuma itu betul. Ayat tu dia panggil apa ayat dia? Cuma lara. Cuma lara tu ayat kat atas tu. Bikalam lagwi, lara lah, lara. Cuma lara. Lara ni sia-sia. Dan pada satu riwayat, sejahat-jahat negeri itu pekannya. Sejahat-jahat tu maksud seburuk-buruk tempat dalam satu-satu negeri adalah pekan. Pekan ni bandar lah juga. Dan sebaik-baik tempat duduk itu masjidnya. Maka jika engkau tiada duduk di dalam masjid, lazimkan olehmu duduk di rumah engkau. Dalam negeri, yang paling buruk sekali adalah bandar. Pekan. Paling buruk. Tempat yang paling buruk. Kalau katakanlah, nak duduk kat mana ni? Duduk dalam masjid. Oh, tak larat dah masjid. Asyik masjid aja. Duduk rumah. Dia tak kata, suruh pergi bandar. Tidak. Elakkan berada di bandar-bandar. Tapi zaman sekarang, tak tahulah. Zaman sekarang dah zaman terbalik kan. Zaman akhir zaman dah macam-macam terbalik. Tempat yang untuk ibadah penuh dengan dah jadi bandar dah. Tengok kat Mekah, tengok kat Madinah, dah jadi bandar di situ. Asalnya tempat ibadah. Padahal seburuk-buruk tempat tu kat bandar. Jadi bandar tu maksud apa? Bandar. Bukan kita namakan dia bandar, baru bandar. Bukan. Maksud bandar tu banyak bangunan, banyak perniagaan semua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kat sini, maka jika engkau tiada duduk di masjid, lazimkan engkau duduk di rumah. Biarlah pilihan kita masjid rumah, masjid rumah, masjid rumah, masjid rumah. Bandar tu tak ada. Habis kena pergi juga nak beli baju. Pergi balik. Betul? Wah, sekadar pergi macam seolah macam duduk dalam macam pijak atas bara api. Cepat-cepat nak lagi pada tempat tu. So, seumpama gitu. Tak mau duduk lama-lama, tak mau. Tu kan. Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Habis dah cerita tentang tadi, masuk hukum pula. Kitab kita ni special. Dia ada cerita tentang fadail amal, kelebihan. Lepas tu ancaman-ancaman ada. Lepas tu hikayat-hikayat cerita ada. Lepas tu hukum hakam ada. Memang cantik kita ni. Dan sabda Nabi, apabila masuk seorang kamu ke dalam masjid, maka jangan duduk ia. Siapa masuk masjid jangan duduk. Duduk ia hingga sembahyang ia 2 rakaat dahulu, yakni sunat tahiyatul masjid. Orang yang daripada luar baru masuk, jangan duduk terus. Dia panggil tidak beradab. Tidak beradab. Macam mana kalau kita masuk rumah orang, tunggulah orang suruh masuk. Masuk dulu, mari masuk, baru kita masuk. Kalau orang, Assalamualaikum, buka pintu masuk. Mana tu? Kita tunggu kat luar. Dia pun buka. Ya. Ada apa? Dia diam. Ada apa? Ada hal sikit nak cakap. Oh, ada hal. Hal apa? Tak ajar masuk. Janganlah masuk. Yalah, ya pun masuk dulu. Tepi. Memang kena nyepak dengan tuan rumah. Tunggulah orang tuan rumah kata, mari masuk. Bila masuk, sebaiknya tunggu. Dia kata duduk. Mari duduk. Dia tunjuk tempat dia. Baru kita pergi. Jangan masuk-masuk pergi dapur, haus, tekok. Dia ambil air, gok, tekan kowe kawan tu, tekan gok. Jangan gitu. Jangan masuk dapur. Jangan masuk bilik dia. Jangan masuk bilik air dia. Tempat mana yang dia cakap, situlah pergi. Dia kata, kita pergi duduk situ. Mungkin dalam bilik dia, kalau kita main masuk itu, dia ada rahsia dalam bilik dia. Mungkin dalam bilik dia, kain yang tak boleh tambung. Kalau kita tengok, Allah, malah bini dia ni. Kita kata gitu pula. Jadi nak sorok. Betul tak boleh masuk. Tak boleh masuk dapur, tak boleh. Ni orang perempuan satu ni. Pesan kat orang perempuan dulu. Minta izin dulu. Kan orang perempuan kan, dia biasa duduk dapur. Pergi rumah orang, bila suruh duduk kat ruang tamu, duduk ruang tamu. Jangan pergi dapur lagi. Pergi jumpa dengan isteri tuan rumah. Salam apa semua. Kita pergi dapur. Jangan. Dia tak bagi. Tak boleh pergi. Tapi ada... Dia pergi je. Mentang-mentang lah dia perempuan orang dapur, pakai pergi dapur. Mana tahu kat dapur dia, dalam singki tu, bertimbun. 2 minggu punya cawan, punya pinggan tak basuh. Malu ada. Ataupun berselerak dan sebagainya. Tak boleh, kena minta lah. Dia duduk dapur. Allah, orang perempuan duduk dapur. Biar orang lelaki duduk ni. Boleh. Baru pergi.
Tapi saya perasan ada orang perempuan, dia tak minta izin, dia pergi aja. Mentang-mentang lah rumah saudara dia sekalipun. Tak boleh. Kena minta dululah. Paling-paling pun angkat-angkat kening gitu. Walaupun tak minta kan, izinkan saya untuk masuk ke dapur ya. Tak payahlah macam tu, maksudnya tak kisahlah, yang penting minta izin. Dia bagi izin, kata angkat kening. Okey. Dia pergi ya, faham tu. Faham dia bagi tu. Jangan pergi menonong itu. Ada benda-benda sensitif sikit dalam dapur tu ke, dalam bilik dia ke. Pening. Dia tak boleh. Itu privacy. Rumah orang kan. Rumah orang. Itu kalau masuk rumah orang. Ini rumah Allah. Dia ada adab macam mana kat rumah orang. Macam tu juga ada dekat dalam masjid. Antara adab dia kata sini, tahiyatul masjid. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Tapi dia ada ni lagi. Dia ada, apa dia panggil, dobek lagi. Ada cerita lagi. Bila yang masuk-masuk, tak boleh semayang. Tak boleh masuk, tidak dituntut untuk semayang datang masjid. Yang pertama, bila ada majlis ilmu. Tak ada. Masa tu, masuk, duduk terus. Duduk terus. Tak ada tahiyatul masjid dah. Rugi kalau dia semayang datang masjid. Malah itu namanya tidak ada adab. Tak ada adab. Contohnya, jemaah tengah ada kat sini, duduk buat semayang. Dia tiba-tiba semayang dengan jemaah lain kat situ. Kan ada imam lagi elok, kenapa kau semayang itu? Itu dah tak ada adab. Tak boleh. Mana boleh buat jemaah yang kedua? Itu umpama ada adab yang dalam masjid. Antara adabnya adalah, jika tak ada apa-apa, masuk, semayang tahiyatul masjid dulu. Jika ada majlis ilmu, adabnya adalah, jangan semayang tahiyatul masjid. Kita bukan janji baik buat aja, tak semestinya. Kadang-kadang benda baik, macam sekarang ni, boleh tak baca Quran laju? Bismillahirrahmanirrahim. Benda baik. Ustaz nak kuliah, saya nak baca Quran. Popek kat situ. Boleh tak? Tak kena, walaupun baik. Dia bukan mestinya baik. Kalau nak tak sabar-sabar ni, ya Allah nak baca Quran, terasa berdosa kalau tak baca Quran. Lagi baca kat luar. Tapi adabnya adalah, kalau ada majlis ilmu, tak ada tahiyatul masjid dah kat situ. Tak ada. Tapi kalau tak ada apa-apa, tahiyatul masjid tu ada. Cuma ada beberapa hukum, kita nak baca. Beberapa hukum berkaitan dengan tahiyatul masjid. Dan apabila duduk dia masuk masjid, dia duduk. Tak sembahyang tahiyatul masjid lah. Mana tak respect dekat tuan punya masjid. Tuan masjid tu Allah lah maksudnya. Padahal lupa. Sebab lupa tak ada apa lah. Nak macam mana lupa kan. Dan hampir perceraiannya. Bila dia ingat tu tak lama sangat. Baru dia ingat. Alamak, belum tahiyatul masjid lagi. Tapi dah duduk. Antara syarat untuk sah tahiyatul masjid, untuk boleh tahiyatul masjid, dia tak boleh duduk dalam masjid. Dia masuk-masuk dalam keadaan berdiri, terus sembahyang. Kalau dia duduk, tahiyatul masjid dah tak ada dah. Cuma dia kata kalau dia duduk tu sebab terlupa. Bukan sebab sengaja terlupa. Tapi dia sedar, masa duduk tu sedar, Allah, lupa. Dan hampir perceraiannya. Dan daripada dia duduk tanpa sembahyang, dan dia ingat dia tak sembahyang lagi, tu hampir, bukan lama. Yang ni dia tak sebut berapa minit. Kita lah agak-agak duduk setengah jam. Itu bukan hampir tu. Duduk 10 minit. Rasanya mak lama lagi tu. 5 minit. Pun lama. 3 minit. Lama. Dia tak ada sebut. Kita lah fikir sendiri. 1 minit. Pun rasa lama. 30 saat. Boleh kot. Lebih kurang. 30 saat. Dia duduk 30 saat. Dia ingat, aku tak sembahyang tahiyatul masjid. Bangun boleh sembahyang. Sebab hampir. 30 saat tu tak ada dalam kitab. Kita fikir, ikut adat, ikut uruf. Kebiasaannya macam mana? Yang dinamakan lama. Saya letaklah 30 saat. Habis kalau lebih pada waktu tu, lebih 30 saat, habis. Tak ada lah tahiyatul masjid. Okay? Kalau buat dia jadi solat sunat mutlak. Kalau buat tak kira nak buat juga. Dia jadi solat sunat mutlak, dia panggil. Dapat pahala jugalah. Tapi bukan tahiyatul masjid. Dituntuti baginya perbuat akan dia. Walaupun lupa, dituntut untuk buat dengan syarat jangan lama sangat. Kita letaklah 30 saat ke bawah. Masih lagi boleh bangun balik walaupun dah duduk. Itu kalau lupa. Kalau sengaja, duduk walaupun 2-3 saat. Habis. Sengaja. Ada tahiyatul masjid ni. Malah duduk. Habis lah. Tak ada dah tahiyatul masjid. Sebab walaupun 3 saat. Sebab bukan lupa. Kalau lupa, kita bagilah 30 saat. Okay? Dan dituntuti baginya perbuat tahiyatul masjid tadi akan dia, dan berulang-ulang sunat tahiyah itu.
Sebab dengan berulang-ulang masuk masjid. Dan jikalau masa yang hampir sekalipun. Masuk masjid, sunat tahiyat masjid, dia pun sembahyang tahiyat masjid. Lepas habis sembahyang, Allah lupa ambil spek mata dalam kereta. Pergi keluar, ambil spek, masuk balik tahiyat masjid, sunat balik. Itu dia kata, walaupun banyak kali. Lepas tahiyat masjid balik. Lepas habis sembahyang tahiyat masjid, Allah, kunci pula tinggal tadi, dah ambil kunci. Pergi ambil kunci pula kat luar. Masuk sunat tahiyat masjid. Lepas habis tahiyat masjid tadi, Allah batal wuduk. Pergi batal terkentut, pergi ambil wuduk kat luar. Masuk sunat tahiyat masjid lagi. Tambah lagi sunat tahiyat masjid dengan solat sunat wuduk. Masuk, ada pula kawan panggil kat luar kejap. Ni nak pergi barang ni, keluar masjid. Saya buat cerita tu. Taklah orang jadi sampai 5, 6 kali, 10 kali gitu. Buat cerita je. Pergi. Terima kasih bagi barang. Bawa balik Mekah ni. Ada minyak wangi sikit. Terima kasih. Ambil pun dalam kereta, masuk balik. Tahiyat masjid berapa kali lah? Walaupun berkali-kali sekalipun. Sebab apa ada tuntutan tahiyat masjid? Sebab dia kata ni, sebab berulang-ulang masuk masjid. Berulang-ulang masuk masjid, adalah tahiyat masjid. Okey. Dan jikalau masa yang hampir sekalipun, walaupun kejap, baru sembahyang tahiyat masjid 2 minit yang lepas, dah keluar, masuk balik, takkan tahiyat masjid balik. Walaupun hampir. Dan makruh meninggalkan tahiyatul masjid. Makruh lah, tak beradab dengan tuan masjid. Makruh tinggalkan tahiyatul masjid. Dengan tiada uzur. Kalau tak ada uzur, kalau ada uzur tak apa. Antara uzurnya masjid ilmu. Antara uzurnya ada benda penting. Masjid nak cakap sikit ni. Apa aku nak datang masjid? Tak boleh main sini. Duduk. Benda penting ni. Kawan tu begini-gini, rumah dia kena rompak. Begitu kita dengar cerita dia. Macam mana kita nak buat bincang? Mana lagi penting? Penting tu lagi ada uzur. Maka dia duduk. Tapi tak adalah tahiyatul masjid lah. Sebab benda tu penting, dia panggil uzur. Maka tak adalah makruh dia kat situ. Dengan tiada uzur. Ada satu lagi, hati-hati kalau orang yang pakai stokin. Kalau dia pecat kat luar, selesai lah. Kalau dia pecat kat dalam, dia dah masuk, nak pecat stokin kan duduk. Masa duduk tu dah pecat stokin, habis lah. Macam mana nak sembahyang tahiyatul masjid? Gilah keluar balik. Buat senaman-senaman sikit, gerak masuk balik. Kan susah pun. Tapi kalau dia duduk sebab nak pecat stokin sekalipun. Ataupun pecatlah stokin sambil berdiri. Yang penting jangan duduk. Dan hasil sunat tahiyatul masjid, ini hukum seterusnya. Dan hasil sunat tahiyatul masjid itu dengan mengerjakan sembahyang fardu, yakni masuk sunat tahiyah itu di dalamnya. Menarik kan ni? Dia masuk, imam dah sembahyang maghrib, sembahyang isyak. Dia terus sembahyang maghrib, isyak lah, terus sembahyang isyak. Dia sembahyang isyak, niat isyak lah. Dapat tahiyatul masjid. Dia boleh niatkan sekali dengan tahiyatul masjid. Ni sembahyang isyak tapi tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid isyak 4, tahiyatul masjid 2, tak apa. Boleh. Boleh juga kalau kata dia sembahyang qabliyah. Sembahyang katalah subuh dia sampai-sampai, orang dah azan, imam tak sampai lagi, jadi nak sembahyang 2 rakaat lah sebelum subuh. Dia panggil solat sunat qabliyah subuh. Dia pun sembahyang qabliyah subuh, dia niat sekali tahiyatul masjid sebab dia belum duduk lagi. Boleh. 2 in 1. Boleh, tak ada masalah. Dia boleh gabung. Apa lagi ya? Sembahyang apa lagi ya? Sembahyang duha. Dia kerja-kerja, ada waktu sikit pukul 10 ni sembahyang duha lah. Dia pergi masjid untuk sembahyang duha. Dia ambil wuduk kat luar, dia masuk, dia sembahyang duha. Dengan dia niat duha, boleh sekali dengan tahiyatul masjid. Dapat free dalam masjid. Tak payah sembahyang 2 kali, tak perlu. Boleh lah, bukan tak perlu. Kalau nak buat pun boleh. Sembahyang 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Lepas tu baru sembahyang duha. Boleh je. Sembahyang 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Tengok tak ada orang lagi, sembahyang qabliyah subuh contohnya. Boleh juga. Mana lagi baik? Lagi baik buat banyak lah. Lagi banyak ibadah lagi bagus. Kalau gabung pun boleh. Macam puasa 6. Dia ada qada. Perempuan ni ada qada. Bila dia ada qada, yang ditinggalkan ketika bulan puasa, masuk bulan Syawal, dia nak qada. Bulan Syawal tu, dia qada sekali dengan puasa 6. Dia qada 6 hari, dapat puasa 6 free. Tapi boleh tak ada macam ni? Dia niat qada dulu 6 hari, tapi bukan niat puasa Syawal, tak. Puasa 6 dia tak niat. Dia niat qada aja. Lepas habis 6 hari, dia niat pula sekali lagi 6 hari lagi untuk puasa Syawal ni bulan 6 pula. Boleh lah juga. Mana lagi bagus? Lagi bagus. Banyak buat ibadah lagi bagus lah. Istilah fiqh ni adalah ma kana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan.
lagi banyak perbuatan, lagi besar pahala. Walaupun tahiyatul masjid boleh masuk dalam maghrib, boleh masuk dalam subuh, boleh masuk dalam qabliyah, boleh masuk dalam semua solat dengan cukup syarat lah, iaitu dia tak duduk lagi. Walaupun macam tu, lagi baik kalau dia buat asing. Cuma kalau tak nak buat asing pun dapat pahala, free dapat. Okey. Di dalamnya. Dan jika tiada diniatkan masuk sunat tahiyah di dalamnya sekalipun, walaupun dia tak niat sekalipun. Tak niat tadi tu. Maksudnya, iman dah semayang, dia pun pergi semayang maghrib. Allahu akbar, semayang maghrib terus. Dia tak niat pun tahiyatul masjid. Dapat juga kata Syekh Ramli. Kata Syekh Ramli, dapat juga pahala tahiyatul masjid percuma. Kata Ibn Hajar, sebagai ulama kata, dia kena niat. Sahaja aku solat subuh serta tahiyatul masjid, baru dapat. Tapi Syekh Ramli kata tak perlu. Walaupun tak niat pun dapat juga. Macam sama lah juga. Macam puasa Syawal pun sama je semua kaedah dia. Sahaja aku puasa qada Ramadan beserta dengan puasa 6 Syawal, baru dapat. Sebahagian ulama kata tak payah. Sahaja aku puasa qada qada Ramadan pada tu bulan Syawal lah tu. Qada Ramadan, kebetulan pada bulan tu bulan Syawal, dapat dah sehari. Kebetulan pula Syawal tu pada hari Isnin, dapat puasa Isnin free. Kebetulan pula yang kata hari Isnin jadi tu, dia duduk dekat 13, 14, 15. Dapat puasa putih dia panggil. Puasa hari putih lah. Ayyamul bid. Free. Dengan dia puasa qada, dia dapat habis. Dia dapat puasa Isnin Khamis, Isnin lah. Dia dapat qada fardu dia qada, dapat puasa Isnin, dapat puasa 6, dapat puasa hari putih. Kebetulan kena hari putih 13, 14, 15 kan. Ataupun hari hitam. Ayyamul sud 28, 29, 30. Dia panggil hari hitam. Pahala juga kat situ. Kalau kena pada waktu tu, berderek dapat. Dapat pahala. Kena pula hari Jumaat, dapat pahala hari Jumaat lagi. Contoh-contoh lah. Itu puasa. Macam tu juga sembahyang. Mengikut kata Syekh Ramli, dia lepas ambil wuduk, maka ada solat wuduk kat situ. Kemudian dia masuk masjid, ada solat tahiyatul masjid di situ. Kemudian dia tengok-tengok, imam tak ada lagi, dia pun sembahyang qabliyah dulu. Qabliyah maghrib. Sebelum maghrib kan 2 rakaat kan. Dia niat maghrib, qabliyah maghrib je dia niat. Tapi dia dapat free wuduk sebab dia baru ambil wuduk tadi. Dia dapat free tahiyatul masjid sebab dia masuk masjid belum duduk lagi. Dengan dia niat satu. Kalau ada lagi tambah lagi lah, apa-apa. Kalau ada tambah. Jadi dapat percuma walaupun tak niat. Jikalau tiada diniatkan masuk sunat tahiyah di dalamnya sekalipun. Sekalipun dia tak niat. Tapi sebagai ulama kata kena niat lah baru dapat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu nak dapat pahala kena niat. Tak dapat. Tapi macam mana pun dia khilaf ulama. Kalau kita nak niatlah bagus juga. Niat tu free je, bukan kena bayar pun. Tak keluar duit pun, tak keluar ilio pun niat. Lintasan hati je. Jadi apa pula? Dah lah bukannya 3 jam nak niat. Penat kenapa ni? 3 jam nak tunggu ni. Niat tak ada. Niat tak sampai 1 saat. Macam tu je niat. Apa niat? Buat je lah. Tapi kalau tak mau buat lah, tak apa juga. Boleh juga. Dapat juga. Free. Seperti sembahyang sunat tawaf, dia kata. Seperti sembahyang sunat tawaf. Solat sunat tawaf pun macam tu. Masuk di dalam fardu. Dia kata sama lah tahiyatul masjid dengan dikiaskan dengan tawaf. Lepas habis 7 kali tawaf, disunatkan untuk solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf ni disunatkan buat dekat Hajar Ismail kat situ. Tapi kat mana-mana pun boleh disunat kat situ. Lepas dia tawaf 7 kali, dia pun sembahyang. Lepas dia tawaf 7 kali, tiba-tiba ada dah sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, sembahyang asar, imam nak qamat. Dia terus sembahyang asar. Dia dapat solat sunat tawaf free. Walaupun tak niat. Samalah. Ataupun tak ada apa-apa pun. Alang-alang sembahyang duha pagi ni. Dia pun sembahyang duha setelah 7 kali tawaf. Dan bila setelah 7 kali tawaf, dia sembahyang duha. Bila dia sembahyang duha, automatik dapat tawaf. Solat sunat tawaf. Sebab dia sembahyang duha selepas tawaf, dapat automatik sebab tempatnya gitu. Kebetulan pula dia duduk dalam masjid, tak duduk dalam Masjidil Haram. Dapat tahiyatul masjid free. Kebetulan tadi dia ambil wuduk lagi sebelum. Tak kering lagi air wuduk dia. Dapat wuduk free. Faham? Free. Tu kata kerajaan Allah ni tak sama dengan kerajaan atas dunia. Malikul Mulk, kerajaan raja segala kerajaan. Kerajaan Allah ni.
Dia tak macam kerajaan Malaysia. Kalau dah bagi duit, habis duit. Bagi kan, bagi. Hutang negara bertambah. Dia tak macam tu. Allah ni, bagi macam tadi lah. Tak rugi ke Allah? Buat satu dapat 8. Buat satu dapat 5. Rugilah Allah macam tu. Allahu huwal ghaniyul hamid. Ghani ni apa? Kaya sungguh. Tak luak sikit pun. Jadi kalau buat tadi Allah bagi pahala, bagi. Lepas tu pula, bila dia buat semua tu, mak ayah dia dah meninggal. Mak ayah dia didik dia dengan baik. Apa yang dia buat, mak ayah dia semua dapat. Free, walaupun dia tak niat. Ni niat bukan untuk mak ayah aku, tak. Aku buat tawaf, aku semayang. Lillahi ta'ala, bukan niat untuk mak ayah. Yang niat untuk mak ayah, masa buat tahlil tu. Masa ila hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila ruhil marhum wal marhumah. Itu baru niat. Itu tak apalah, sampailah kat dia. Ini tak niat pun, semayang kita bukan niat untuk dia. Kita semayang untuk kita lah. Dapat automatik. Semua yang kita buat dapat kat mak ayah kita. Jika mak ayah kita tu beriman lah. Kalau mak ayah tak beriman, kafir, tak dapat juga. Kalau mak ayah beriman, dapat kat dia. Weh, rugilah Allah. Tak ada. Tak ragu di. Ini bukan kerajaan biasa-biasa. Ini kerajaan langit. Tapi bukan kerajaan langit Ayopin tu kan. Kerajaan langit, maksudnya kerajaan. Jadi banyak mana pun. Sekali pun. Dapat. Dah lah tadi buat puasa dapat pahala. Lepas tu dengan sedekah RM10 berganda jadi 700. Setiap tangkai 700 ada 700 lagi. Juta. Dengan sedekah RM1 7.4 juta. Rugilah Allah bagi pahala. Tak. Ini bukan kerajaan dunia. Ini kerajaan Allah. Jadi banyak dapat free. Free je dapat. Yang penting ilmu aja. Tak ada ilmu tak dapat juga. Ya, dia tak tahu, tak buat. Jadi dia masuk masjid, dia duduk dulu sembang baru tahu masjid. Tak dapat lah. Sebab dia tak ada ilmu. Tahu ilmu ni, settle. Sebab tu kata para ulama, kita ni kena banyakkan niat. Sebab Islam ni kaya dengan niat dan Allah Maha kaya. Maka dia ada pahala niat dan dia ada pahala buat. Kadang-kadang dapat pahala niat sekali dengan pahala buat. Kadang-kadang dapat pahala niat je, pahala buat tak dapat sebab tak buat. Jadi masa nak datang tu sepatutnya banyakkan niat. Masa nak datang masjid tadi, pukul 6.30, 6.45 tadi, nak pergi masjid, banyakkan niat. Niat apa? Aku niat nak pergi masjid. Dapat dah pahala niat. Aku niat nanti nak sembahyang 2 rakaat dulu sebelum sembahyang maghrib. Sebab mari awal sikit kan. Lepas tu niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Nak niat i'tikaf. Bila sampai? Belum lagi duduk di rumah ni. Duduk tengah pakai baju, tengah gosok baju ni. Ni dah ada dah niat tu. Nak i'tikaf. 3 dah dia niat. Lepas tu pula nak ambil dah 5-10 ringgit kat atas meja tu, nak buang dalam poket, nanti nak masuk tabung. Niat je, dah 4 dah. Lepas tu pula mana minyak wangi, niat nak pakai minyak wangi lah. Pakai minyak aptam, minyak wangi ni supaya pergi masjid sunat pakai minyak wangi. Okey. Nah, adalah kat atas tu, sekejap lagi tak ambil lagi. Tapi niat dah ada dah. Tambah lagi niat. Niat pula lepas tu nak sembahyang berjemaah. Memanglah niat nak sembahyang jemaah maghrib. Lepas tu nak sembahyang isyak sekali. Dah pagi. Dan nak sembahyang sunat-sunat yang ada. Niat lagi. Kemudian kalau ada kuliah, nak duduk kat kuliah. Kalau ada, nak duduk kuliah. Banyaklah, boleh nak sebut, boleh banyak sebut. Saya stop kat situ dulu lah. Okay. Kalau niat lagi. Kemudian turun rumah, start motor tak boleh start. Tak boleh. Kereta tak ada, orang rumah bawa pergi pasar malam. Contoh, buat cerita. Nak jalan kaki 3 kilometer, buat cerita je ni. Kalau setakat 2-3 tapak, marilah jalan kaki. Ini 2-3 kilometer juga. Macam mana? Azanah ni. Sembahyang kat rumah. Dia sembahyang kat rumah, semua dah dapat pahala tadi. Semua dah dapat dah. Okey, katalah dia start motor boleh start, terus mari. Sampai Allah terlupa nak pakai minyak wangi. Pahala pakai minyak wangi dah dapat dah. Masa dia gosok baju dia niat. Lepas tu pula tadi masuk-masuk terlupa nak niat i'tikaf. Balik pun sudah Allah lupa niat i'tikaf. Dapat dah pahala niat. Tengok duit ada RM10 lagi. Lupa nak masuk tabung. Dapat dah pahala. Tapi jangan buat lupa. Sebab duit ni selalu orang buat lupa. Jangan buat lupa. Memang lupa sungguh. Allah dapat dah. Apa lagi? Roti canai dia tarik. Pergi makan roti canai. Dah dapat makan roti canai. Dapat lagi pahala tadi. Niat. Pergi sampai. Ustaz tak datang. Ustaz sakit tekak. Tak datang. Habis duduk saja. Dapat dah pahala majlis ilmu. Apa yang dia niat tadi? Semua dapat. Walaupun tak buat. Kaya Allah. Kaya. Allah Maha kaya.
Tu kata, ni kerajaan Allah ni. Ni bukan calang-calang kerajaan. Kan bila Nabi lepas Nabi kematian isterinya, Nabi sedih kematian pakciknya Abu Talib yang jadi kabel besar dia dalam kerajaan. Pelik punya. Abu Talib ni kabel Nabi dalam kerajaan. Sebab kalau ada apa-apa orang report dengan kerajaan musyrikin Mekah, report, Abu Talib ni yang backup. Dia orang besar. Oh, yang ini perlu dihukum, perlu dipanggil masuk mahkamah Muhammad kerana menyebarkan agama entah apa-apa ni, suruh buat gini. Abu Talib buang koyak, hilang, borang hilang, buat report baru. Macam tu lah, kabel, ada kabel. Lepas tu pula bila nak menyampaikan apa-apa perlu dana, perlu duit, perlu unta, perlu apa-apalah duit. Isteri dia bank. Khadijah bank. Macam mana abang nak pergi sini perlukan dana. Oh, infak fi sabilillah. Tiba-tiba meninggalnya Khadijah, bank dia, perniagaannya terhentilah. Sebab dia ada perniagaan. Banyak mana je yang ada tinggal. Dan kematian kabel besar. Allah buat apa? Bila kematian dua ni, dia dah tak ada kabel. Duit pun tak ada. Dana pun tak ada. Apa Allah buat? Allah bawa Nabi pergi Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj ni Allah bawa Nabi pergi melawat kepada kerajaan Allah. Itu naik langit tu. Pergi tengok Allah, pokok besar-besar, tengok kerajaan Allah. Bila tengok kerajaan Allah, hilanglah kebergantungan kepada makhluk. Sebab tu Allah bawa pergi Isra' Mi'raj tu. Menghiburkan Nabi, jangan risau. Yang tadi tu kabel kecil je. Ni Allah kabel besar lagi. Istilah saya guna kabel lah. Bahasa lain dia panggil syafaat. Kabel lah tu. Bantuan. Ya juga bantuan Allah. Kabel lah tu. Bahasa sekarang kan. Nak masuk tender sikit ni. Kau ada kabel tak? Tak ada kabel tak boleh. Tak lagi. Rapat pun. Kena ada kabel macam tu lah. Cuma tu kabel salah. Ni kabel boleh. Tu je. Kerajaan Allah sangat kaya. Dan atau sembahyang sunat yang lain yang dikerjakan kemudian daripada tawaf. Kalau dia tawaf habis 7 kali, dia sembahyang maghrib, dapat solat sunat tawaf free walaupun dia sembahyang maghrib. Dia sembahyang qabliyah maghrib, dapat tawaf free. Dia sembahyang duha, dapat solat sunat tawaf free. Apa-apa sembahyang. Kalau tawaf pun macam tu, begitu juga tahiyatul masjid. Tu je nak cerita. Masuk masjid, sembahyanglah apa, jangan duduk, sembahyanglah apa pun, atau masjid dapat free. Jangan dengan syarat, jangan duduk. Faedah. Cukup lah, sikit teka. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa masuk masjid atau satu tempat hendak sembahyang padanya, maka mendahului ia akan kaki kanan, maka berkata ia. Masuk kaki kanan berkata dia baca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala malaikatillahi wa la haula wa la quwata illa billah. Tak rasa dengar pun. Ni kita akan datang. Baca ni masa masuk masjid. Betul langkah kaki kanan. Ada keistimewaan. Akan datang dan ada hukum hakam juga yang akan datang. InsyaAllah akan datang. Kita sambung subuh kot, rasanya subuh nanti bulan depan subuh. Yalah, bulan depan nak. Ya. Wallahu alam. Tangguh dulu itu surah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.